Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagai ibu bapa, kita akan sering didatangi anak-anak kecil dengan pelbagai persoalan tentang alam dan tentang kehidupan. Hanya dengan mendongak ke langit, mereka akan bertanya kenapa ia berwarna biru ketika siang hari dan hitam ketika malam. Dari mana datangnya angin dan bagaimana kapal terbang yang besar dan berat boleh terbang. Pertanyaan sebegini mungkin sukar untuk dijawab. Cuma kita tak akan gusar kerana kita telah gembira ataupun lebih gembira melihat sifat ingin tahu yang mencerminkan kecerdasan akal mereka. Berbeza pula dengan apabila anak datang kepada kita dan bertanyakan kenapa solat itu wajib, kenapa aurat lelaki dan wanita tidak sama dan mengapa kalau mencuri kena potong tangan. Sebilangan kita akan menjawab ringkas sebab Islam kata begitu atau paling mudah pergi di sekolah tanya ustaz kamu. Mungkin bagi kita didikan asas agama bukan tugas ibu bapa tetapi guru sekolah mereka. Hal ini kelihatan remeh. Namun sedar ataupun tidak, anak yang dinafikan jawapan kepada soalan mereka akan membesar dengan mencari rujukan lain. Dan dalam dunia tanpa sempadan ini, anak cenderung mencari solusi dengan sendiri. Ada kalanya jawapan yang dipilih bukan daripada ahli hukum hakam agama tetapi daripada pihak lain yang lebih pandai menyantuni mereka. Jadi bersama saya, Adi Iskandar, pada malam ini dalam Syariah Meja Bulat. Okay, nanti saya akan bagi dengar satu klip audio, lepas tu saya akan tanya soalan. Okay, boleh pegang iPhone ni. Sembahyang tadi ni semua tahu, orang Islam tahu sembahyang dilakukan, okey, kata sembah Allah. Tetapi kenapa Kaabah yang disujud? Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang mana Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa tidak boleh diadakan sebarang benda, bentuk, barang atau apa-apa saja unsur dan sebagainya dijadikan bahan sesembahan kerana itu akan menjadi kepada penyembahan berhala. Katanya Kaabah tadi itu apa? Bukankah ianya bangunan? Semua umat Islam cakap mereka berada di jalan yang benar. Benarkah? Nak tanya. Cuba tengok balik dalam surah Al-Fatihah. Minta berada di jalan yang benar, diberikan jalan yang benar. Jika umat Islam berada di jalan yang benar, kenapa minta untuk berada di jalan yang benar lagi? Apa reaksi anda selepas mendengar klip audio tadi? Saya mula-mula macam terkejut lah sebab pelik lah sebab dia boleh dia boleh petikaikan benda tu. Okey, mula-mula saya dengar tu saya agak terkejut lah sebab sekarang ni macam terlalu mudah orang nak pilih agama, sekejap agama Islam, sekejap ambil agama lain, lepas tu masuk Islam balik. Reaksi agak kecewa lah dan saya rasa macam dia berkemungkinan dia tidak memahami sebenar-benarnya lah beberapa perkara yang dia sebutkan tu. Terkejutlah sebab dia mempertikaikan Kaabah kan. Rasa terkejut apabila salah seorang umat Islam iaitu saudara kita sendiri Islam mempersoalkan kenapa kita perlu sembah Kaabah. Saya rasa budak ni dia kurang didikan agama. Jadi pemikiran dia tu tak sampai ke tahap yang dia faham benar apa tu Islam. Saya terperanjat jugalah sebabnya kita tahu Kaabah tu sebenarnya sebagai panduan kiblat kita. Puan rasa kenapa individu tersebut berpendirian begitu? Saya rasa dia ni, saya tak tahu siapa dia. Tapi saya rasa dia terlalu memikir yang beyond dia punya akal, saya rasa. Basic yang rendah. Maksudnya asas agama tu tidak kukuh. Jadi ada setengah orang dia terus nak pergi belajar terlampau ilmu yang tinggi-tinggi tapi asasnya tak kukuh. Mungkin dia terlalu bebas bergaul dengan orang-orang yang mungkin anti-Islam ke dan sebagainya, liberal. Disebabkan itu, so dia tadi macam dia pun tak tahu yang mana betul. Hasutan daripada media, sosial media, hiburan. Jadi di situ dia terbawa-bawa. Mungkin dia kurang iman dalam diri dia. Maybe daripada family ataupun diri dia sendiri yang macam nak kebebasan macam Islam ni. Memang kita tahu Islam tu dikatakan mudah. Tapi pada orang yang tak nak mengamalkan, mengikuti, dia rasa susah.
Baik, itu perkongsian pandangan, buah fikiran dan pendapat daripada orang awam terhadap pernyataan atau persoalan daripada individu yang mempertikaikan perkara-perkara tertentu berkaitan dengan agama Islam yang sedang tular di internet. Jadi untuk malam ni kita tidak akan maklumkan siapa individu berkenaan, tetapi kita nak membuat analisis mengapa ini berlaku, ya, dan kita tidak mahu menuding jari kepada mana-mana pihak, dan kita nak fahamkan apa silap kita sehingga wujudnya golongan seperti ini. Ya, mengapa mereka berfikiran begitu dan menyuarakan pandangan sebegitu ataupun berpendirian sebegitu. Kami juga ingin alur-alurkan pandangan anda untuk siaran langsung malam ini. Anda boleh hubungi kami di Syariah Meja Bulat di telefon 0377261603 dan juga di WhatsApp nombornya ialah 0176828 348. Boleh utarakan pandangan anda ataupun soalan yang anda barangkali ingin ajukan juga boleh anda titipkan di WhatsApp ataupun di Facebook kami yang sedang bersiaran secara live streaming di Facebook Syariah Meja Bulat. Baik, malam ini kita ada tetamu yang lebih ramai daripada biasa, alhamdulillah. Ya, dan saya perkenalkan tetamu sebelah kanan saya, Al-Fadhil Ustaz Rahimi Mat Saad, pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Melayu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kembali bersua kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Dan di sebelah kiri saya, biasanya jumpa belah pagi ya. Kali ini kita jemput malam. Terima kasih banyak Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadir. Sihat saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebagai mukadimahnya selepas diperdengarkan tentang komen orang ramai. Ini orang awam ya tentang apa yang mereka dengar itu daripada perkongsian kru kami ini. Apa yang boleh Ustaz katakan? Sebenarnya kalau kita lihat ya tentang saya tadi dibangkitkan tentang isu Kaabah, tentang isu salat, kemudian peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan yang terakhir itu tentang isu surah Al-Fatihah. Ya. Okey. Saya rasa sebenarnya isu ini bukan dibangkitkan oleh beliau seorang saja, ya, tetapi sebenarnya lebih awal saya pernah mendengar YouTube tentang perkara ini persoalkan mungkin saya rasa hampir lebih daripada 10 tahun yang lalu daripada individu yang lain yang Muslim yang mempersoalkan tentang Al-Fatihah itu. Jadi bermaksud perkara ini sebenarnya berlaku untuk kita kata jangka masa yang sudah lama. Puncanya ialah berbalik kepada sejauh mana seseorang individu itu memahami tentang hakikat ajaran Islam itu. Baik, okey. Ustazah? Saya suka berpegang pada pepatah Arab. Dia mengatakan bahawa as-su'alu miftahul ulum. Soalan itu merupakan kunci kepada ilmu pengetahuan. Soalan itu merupakan kunci kepada ilmu pengetahuan. Cantik, baik. So jadi maksudnya individu-individu yang melontarkan soalan-soalan itu, mereka sebenarnya sedang dahagakan ilmu pengetahuan. Jadi bila begitu keadaannya, maka kita seolah-olah memahami bahawa perjuangan Nabi Muhammad SAW ni memakan masa 13 tahun untuk hanya akidah saja. Kalau kita tengoklah kan, Eli Ustaz kan, akidah ni dia cuma 6 rukun je. 6 perkara je, percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, rasul dan sebagainya kan. Tapi 6 set itu telah dibentangkan dan telah dikupas oleh Nabi Muhammad SAW sepanjang 13 tahun. Sedangkan syariah tu yang kitabnya tebal-tebal tu, dengan fiqh kita panggil ibadah, hanya mudakahan, muamalat lagi kan. Yang setiap satu tu ada huraian dia. Dia ambil 10 tahun saja. 10 tahun saja. So bermaksud dari sudut akidah ini, seolah-olah kita boleh faham perjuangan Nabi ini, kita harus melayan dan juga kita memerhatikan, bersama-sama study. Memang anak-anak pun akan bertanya benda-benda yang pelik kan. Mana Allah? Dia kata tak nampak kan. Jadi perkara tersebut pada saya sentiasa berpegang kepada kalau ada soalan, bermaksud di situ ada ilmu pengetahuan yang sedang menanti untuk kita berikan kepada sahabat-sahabat kita. Sama ada soalan ataupun pertikaian. Maknanya dia mahukan sesuatu jawapan yang memuaskan hati. Ya. Okey. Dan itu yang kita buat tinjauan itu adalah dari kalangan orang awam. Jadi mereka berpandangan individu ni imannya kurang dan dipengaruhi oleh pelbagai pihak dan sebagainya. Cuma kalau kita boleh ambil antara persoalan yang dibawakan oleh individu ini, barangkali ada cara tertentu untuk kita menyantuni atau memberikan respon. Sebab apabila ia tular, banyak pihak sama ada ilmuwan ataupun orang biasa memberikan respon
yang pelbagai. Barangkali Ustaz dan Ustazah boleh kongsi dengan kami di Syarah Meja Bulat ini, bagaimana kalau suatu perkara atau persoalan itu dapat diberikan respon yang dia tidak rasa macam terlalu berat, pada masa sama tidak rasa macam defensif, sebab umumnya seolah-olah agama Islam ini agama yang menghukum saja. Ya, betul. Tak neraka, syurga, tak syurga, neraka, seolah itu saja. Kalau boleh kita nak perdengarkan 3 klip ini, 3 persoalan ataupun pertikaian, dan barangkali Ustaz dan Ustazah boleh berikan respon ya. Okey, kita dengar klip yang pertama, ini tentang Kaabah lebih dahulu. Kita dengarkan. Sembahyang dilakukan, kata sembah Allah. Tetapi kenapa Kaabah yang disujud? Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, yang mana Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa tidak boleh diadakan sebarang benda, bentuk, barang atau apa-apa saja unsur dan sebagainya dijadikan bahan sesembahan, kerana itu akan menjadi kepada penyembahan berhala. Nak tanya, Kaabah tadi itu apa? Bukankah ianya bangunan? Ni barangkali ada yang kata, Betul lah. Ya. Okey, Ustaz ya, silakan. Saya rasalah cabaran yang paling besar kita berada pada generasi yang mana mereka cuba menggunakan logik yang simple dalam semua perkara. Jadi maksudnya hatta dalam memikirkan tentang teras agama itu juga mereka cuba, walaupun kita sebenarnya faham agama ni semua perkara adalah logik. Jadi cumanya proses untuk kita menyampaikan, adakah kita katakan mampu untuk menyantuni kerangka pemikiran logik generasi pada hari ini. Jadi sebab itulah apa yang saya lihat hari ini kita mentafsirkan agama itu lebih cenderung kepada ritual. Mana bagi kita seorang individu yang baik dari segi agamanya ialah sempurna dari segi pelaksanaan ritual. Tapi kita kurang beri perhatian kepada pemikiran. Jadi kerana itu konsep yang disebutkan Ustazah tadi, tempoh yang lama diambil oleh Nabi SAW itu untuk membentuk pemikiran ini, memperbetulkan. Jadi sebab itu saya selalu mengingatkan pelajar-pelajar saya yang mereka ini keluar di sana nanti akan menjadi guru-guru yang akan mengajar subjek pendidikan Islam di sekolah dan sebagainya. Saya selalu menyebut kepada mereka bahawa kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan menghafal sebagai satu kita katakan asas untuk menunjukkan bahawa seseorang itu sudah memahami tentang agama. Kerana menghafal 6 rukun yang Ustaz sebutkan tadi itu belum tentu akan memberi nilai sekiranya tidak diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Jadi dalam isu di sini maksudnya menggunakan simple logic tadi memang betul kita tengok kenapa dia pergi tunduk di depan satu bangunan. Jadi maksudnya mungkin orang boleh terpengaruh. Jadi bermaksud sebelum kita menghukum orang itu sebagai tak cerdik ataupun kita kata tadilah, saya tengok banyak juga respon daripada publik tadi lebih bersifat menghukum. Tapi persoalannya kita memberikan respon menghukum, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya kita andaikan soalan ataupun pertikaian itu daripada anak kecil, apa cara untuk kita memberi penerangan? Ustazah barangkali ada saya bukan anak kecil, anak remaja. Anak remaja, Anak remaja pernah satu masa, Eli, saya punya pengalaman lah kan, jaga anak-anak di universiti. Satu orang bangun di depan 1,000 orang. Ini anak-anak yang baru kita ta'arufkan kan. Dia tanya, dia kata, Madam, cuma satu Madam, kita ni belajar tentang solat ni Madam. Tapi soalan yang sama. Kenapa kita sembah Kaabah? Dia cakap tu dengan kuat kan, orang semua gitulah, bisinglah juga kan. Dan waktu itu bila dia tanya itu, saya nampak dalam keadaan dia menggeletar, dalam keadaan dia dan tak lama tu saya datang pada dia menangis. Jadi waktu saya pegang mikrofon, so saya pun kata, saya pegang dia, saya picit dia, saya kata this is a wonderful question. Dan kemudian saya terangkan tentang Kaabah ini, konsep dia bukan untuk kita sujud pada dia, tapi dia adalah direction. Jadi bila sebut macam tu kan, jadi dengarlah orang semua kan. Dan pada saya
anak-anak ini memang kita kena dengar dia punya jeritan batin dia. Sama ada di dalam pada waktu kecil ataupun waktu besar. Sebab jeritan batin tu dia nak tahu apa jawapannya. Kita jangan turn them down. Ya, bermakna bukan jawab sekarang untuk mematikan pertanyaan dia. Hujah dia. Okey, jangan baik. banyak tanya masuk neraka. Sudahlah tu. Ada dua lagi soalan ni ataupun klip ni kita dengar itu tentang Kaabah. Okey, satu lagi tentang yang berikutnya tentang solat. Okey, kita dengarkan. Kenapa 5 waktu tadi ni, okey, 5 waktu, masa yang berbeza, rakaat yang berbeza, nama yang berbeza. Di mana tercatatnya di dalam Al-Quran? Di manakah Allah berfirman menceritakan tentang kenapa Isyak dilakukan sebelah malam, 4 rakaat dan sebagainya? Kat mana? Di manakah dia menceritakan hal ini dalam Al-Quran? Tak ada. Kenapa 5 waktu? Tak 7 ke, 8 ke, 1 ke, kan lebih senang. Jawapannya ialah Isra dan Mi'raj, iaitu 50 kepada 5 turun kepada 5 waktu sahaja. Apabila Cik Yus buka dan baca, ianya sebiji ceritanya dengan Abraham, peristiwa Abraham di mana Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Jadi Abraham bertanyakan, bagaimanakah jika terdapat 50 orang yang beriman, apakah akan diselamatkan? Turun hanya 5 orang sahaja yang beriman, apakah akan diselamatkan? Benda ni sama, perkara ni sama dengan cerita Isra dan Miraj, copy and paste. Isra dan Miraj, siapakah yang bersaksi peristiwa penting ni? Sayangnya tiada. Okey. Persoalan ini berbalik kepada sejauh mana kita memahami tentang sumber kepada syariat Islam. Mana kalau dia mempertikaikan persoalan itu, bermaksud pada pandangan dia hanya Quran. Padahal kalau kita lihat, maknanya secara jumhur, majoriti umat Islam menerima bahawa di samping Al-Quran sebagai teras, maka di sana ada sumber yang merupakan sunnah. Yang ada sistemnya, iaitu dari segi sanad dan sebagainya, yang mana kalau dikaji secara logik akal pun, tidak mungkin kita katakan mereka-mereka yang wujud dalam sistem sanad itu bersepakat untuk mereka-reka asas kepada ajaran di sini. Jadi di situ berbalik kepada sejauh mana kita telah mendidik anak-anak kita memahami Islam itu secara menyeluruh. Okey. Ustazah, yang ini pertikaiannya siap ada perbandingannya. Yang itu kena kembali balik kepada 6 rukun iman. Dia kena percaya kepada Rasul. Tapi bukan satu Rasul je. Dia kena percaya pada 25 Rasul. So kalau dia percaya pada Nabi Ibrahim, dia kena percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jadi di sini yang kalau ikutkan ada je dalam hadis tu kan menerangkan bahawa Jibril alaihissalam yang mengajar Nabi lepas Isra dan Mi'raj itu. Subuh Jibril datang, Zuhur Jibril datang, Asar Jibril datang. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari ni. Jadi kalau kita faham dah sanad dan sebagainya, memang kita tak akan rasa syak. So sebab itu bila dia menyoal itu, dia sebenarnya nak membuka satu pintu kepada hadis yang mungkin majoriti kita pun tak tahu hadis tu. Kan? Jadi situlah dia keadaannya. Okey, nak mendepani golongan ini susah juga kalau kita pun kena cukup ilmu juga ni. Sebab tu kadang-kadang kita menghukum ni kerana barangkali kita tak ada hujah untuk diberikan. Okey, satu lagi klip. Ini lebih kepada surah Al-Fatihah. Jadi apa pertikaian atau hujahnya? Mari kita dengarkan. Semua umat Islam mempercayai bahawa semua orang bercakap, umat Islam lah, semua umat Islam bercakap mereka berada di jalan yang benar. Benarkah? Nak tanya. Berada di jalan yang benar. Cuba tengok balik dalam surah Al-Fatihah. Di dalam setiap sembahyang tadi, 5 waktu tadi ni, minta berada di jalan yang benar, diberikan jalan yang benar. Apa tu? Jika umat Islam berada di jalan yang benar, kenapa minta untuk berada di jalan yang benar lagi? Kan kita bercakap tentang ayat ihdinas siratal mustaqim. Kalau Islam itu adalah agama yang benar, kenapa setiap kali solat kita baca Al-Fatihah, kita minta lagi untuk diberikan jalan yang benar, ditunjukkan jalan yang lurus ya. Okey, sebenarnya saya mendengar klip ini 10 tahun yang lepas oleh seorang individu yang lain yang setting dalam video klip itu adalah di gereja lah. Yang mana dia membaca Fatihah dengan taranum yang lebih sedap daripada saya lah.
Dan di situ menjadi poin pertikaian. Mana beliau mempertikaikan kalau Muhammad yakin ajaran yang dibawa oleh baginda itu ataupun yang dibawa oleh beliau itu benar, kenapa perkara ini masih lagi diulang sekurang-kurangnya 17 kali dalam satu hari? Maka jawapannya mudah bagi saya. Kalau kita memperhalusi setiap patah perkataan dalam suratul Fatihah itu, maka di situlah kita akan dapat memahami tentang hakikat hidayah. Yang diminta di situ bukan bermaksud atas dasar tidak yakin Islam itu benar. Tetapi minta itu supaya Allah mengekalkan hidayah kepada kita sampai bila-bila. Kerana hidayah ini dia ada 5 tingkatan, bermula tabi'iyah sampailah kepada taufiqiyah. Jadi maknanya kita nak supaya kekal hidayah itu bersama dengan kita, sebab hari ini realiti kita lihat bukan semua lahir Muslim mati sebagai Muslim, dan begitu juga tidak semua lahir bukan Muslim mati sebagai bukan Muslim. Jadi maksudnya itu kita katakan konsep hidayah itu adalah sesuatu yang mana kita sangat perlukan, dan hidayah itu adalah milik mutlak daripada Allah. Jadi kerana itu kita diajar berdoa supaya adanya kebergantungan kita kepada Tuhan. Okey, baik, cantik. Ustazah? Saya suka dengan Ustaz Rahimi punya jawapan tu. Maksudnya kita diajar untuk berdoa. Sebab Nabi Muhammad SAW ini, dia memang dah berada jalan yang benar, tapi dia akan meninggalkan kita kan. Bila dia meninggalkan kita, yang menjadi kekhawatiran baginda Rasulullah SAW adalah kita ni akan sesat selepas ketiadaan dia. Jadi banyak para sahabat pun kata bila duduk sebelah Nabi rasa berkobar-kobar, iman kuat, tapi bila balik hilang pula kan. Kita punya iman ni, kalbu kita ni muqallibal qulub, dia berbolak-balik. Jadi sebab tu Nabi mengajar kita, dan solat itu memang untuk kita minta supaya Allah berikan hidayah, petunjuk dan sebagainya kepada kita. Sebab kita anytime, bukan anytime, every time buat keputusan. Okey. Tiga persoalan telah pun diberikan respon oleh ustazah-ustazah. Cuma kalian adalah pendakwah, ya, dan sejauh mana kalian rasa cara yang diberikan itu kepada golongan yang barangkali keliru, barangkali tak tahu, barangkali nak tahu, adalah cara yang sebaik-baiknya dan bukan dilihat sebagai menghukum dan buatkan mereka rasa defensif? Saya apa yang saya sebutkan di awal tadi itu, saya selalu berpesan kita perlu melayan persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh generasi hari ini, kerana bagi mereka persoalan itu adalah proses belajar, proses mencari. Dia bukan macam generasi kita ataupun yang sebelum kita, apa yang orang dewasa cakap, yang lebih tua cakap, kita terima tanpa persoalan. Anak-anak hari ini kalau kita bercakap satu perkara, dia akan bangkitkan 3, 4, 5 soalan tentang perkara itu, baru dia boleh terima. Saya nak sebut satu contohlah, seorang sahabat saya, dia cerita tentang anak dia. Dia kata apa? Makan nasi ini bersepah. Kita dulu, datuk nenek kita selalu sebut kan, nasi itu akan menangis. Jadi dia pun dia kata, cubalah nak apa nama tu, ambil pendekatan sama, bagi tahu ke anak dia, jangan bagi sepah nasi, nanti nasi itu menangis. Anak dia kata apa? Ya ke abah, dia kata. Nanti kalau nasi yang masuk dalam perut tu lagilah teruk. Tentulah dia menangis lagi kuat. Kan sebab logiknya nasi dalam perut tu terus masuk dalam kan, dah tak ada ni dah. Jadi maksudnya budak-budak sekarang dia tidak mudah. Macam kita dulu bila orang cakap macam tu, tak boleh buatlah, nanti nasi menangis. Terima saja. Okey. Sebelum kita berehat seketika, saya nak tanya kepada ustazah, adakah golongan seperti ini tidak dapat menerima apa yang telah pun mereka pelajari ataupun mempertikaikan kerana cara mereka diberitahu tu agak keras ataupun tidak sesuai dengan nurani mereka? Boleh jadi. Sebab saya minta maaf, saya kena sebut nama lah. Contoh Irsyad Manji. Dia popular sangat kan? Jadi Irsyad Manji ni, kita tahu dia adalah seorang anak, rupanya bila kita tengok waktu kecilnya dia adalah seorang anak yang suka bertanya. Dan waktu kecilnya dia di tadika yang berada di gereja. Dan bila dia suka bertanya, setiap kali pertanyaan dia itu dilayan, dia dapat award, anugerah kerana banyak bertanya. Bila dia masuk sekolah menengah, dia masuk ke sekolah macam madrasah. Bila dia soal, keluar daripada kelas. Tak boleh. Keluar. Dia akan dihalau keluar daripada kelas dia. So most probably kemungkinan dia punya perasaan itu rasa macam tak puas hati dia, tak tenang dia, pemberontakan dia dibawa sehingga hari ini. Okey. Jadi malam ini kita akan belajar untuk melihat bagaimana cara yang sebaik-baiknya terhadap golongan ini. Yang dah dewasa tu barangkali boleh juga pelajari, tapi kita nak reverse engineer proses ini, nak bawa kepada anak-anak pula sebelum mereka
terpengaruh dan menjadi golongan yang mempertikaikan berdasarkan logik dan sebagainya, ya, kerana tidak disantuni dengan betul, barangkali ada cara tertentu yang kita boleh lakukan sekarang lah, ya. Ustaz dan Ustazah, kita berehat seketika dan kerusi ini akan memiliki seorang lagi tetamu, ya, di Syariah Meja Bulat. Jumpa lagi selepas ini. Okey, bersua kembali dalam Syariah Meja Bulat dan kita didatangi seorang lagi tetamu. Saya perkenalkan kepada anda semua Cik Zaid Muhammad, Perunding Motivasi Keluarga. Assalamualaikum Cik Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ya. Alhamdulillah. Okey, sebelum kalian bertiga kita lanjutkan perbincangan, kita nak baca soalan ataupun pandangan ke penerbit, boleh? Okey, baik. Ini yang diajukan kepada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz dan Ustazah, saya nak tanya, perlukah kita sebagai manusia dan umat Islam belajar ilmu agama sehingga ke tahap syariat, tarikat, makrifat dan sebagainya? Sebab berlaku kemusykilan yang tak terhingga terhadap ilmu-ilmu seperti ini. Boleh Ustaz? Ustaz. Okey, saya respon. Mungkin Ustazah akan tambah nantilah. Ya. Okey, dari segi isu istilah yang digunakan tadi, syariat, tarikat, makrifat, hakikat dan sebagainya, bagi saya, whatever ilmu yang kita belajar, tujuannya adalah untuk kenal Allah. Okey. Maknanya kalau kita sampai kepada makrifat, hakikat pun hanya untuk self pride. Okey, yang kita tahu, yang kita ada ilmu tu. Kita pergi, kita rasa berbangga bila kita boleh cerita dekat orang, kita boleh share dengan orang bahawa ilmu yang kita ada ni orang lain tak ada. Saya rasa tak guna sampai ke tahap itu. Baik, okey. Ya? Jadi yang penting belajar untuk kenal Tuhan dengan cara yang benar. Ya, sebab kita akan nampak orang tu akan rendah diri dan rendah hati bila dia kenal Tuhan. Betul. Dan bukan berbangga dengan ilmu yang dia ada. Okey, baik. Kami himpunkan kalian bertiga sebab kita nak backtrack kembali apa yang sudah berlaku, tapi ini untuk masa depan anak-anak kita, generasi yang akan datang ni. Jadi Syariah Meja Bulat berkesempatan untuk membuat satu sesi Syariah Meja Bulat edisi kanak-kanak, ya, bersama dengan 6 anak kecil ni berusia antara 5 hingga 10 tahun dan bertanyakan tentang sejauh mana mereka faham tentang Islam pada aspek-aspek tertentu. Jadi mak ayah, apa yang anak-anak jawab ini bukan mencerminkan pengetahuan ibu dan ayah, tetapi ini apa yang mereka faham dan bagaimana mereka luahkan. Mari kita saksikan. Islam tu apa? Islam. Allah. Allah, okey. Mika, Islam tu apa? Allah. Allah, okey. Muhammad tu siapa? Muhammad that he make a big boat for the animal to go in. Cuba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Okey, Mika. Allahumma qina fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Kenapa kita kena baca doa? Why do we have to read? Sebab nanti syaitan ikut kita. Syaitan afraid of Allah. Sebagai orang Islam kan, apa yang kita kena buat? Solat. Ngaji. Kenapa kita kena solat? Wajib. Wajib. Kenapa wajib? Kenapa kita kena solat, Mika? Sebab nanti kita berdosa. Kalau kita tak solat? Kalau kita tak solat, kita berdosa, ya? Okey, betul? Setuju? Okey. Mika sembahyang? Tak, sebab saya tak pandai. Tak pandai, okey. Iman? Iman dah belajar solat dah? Pandai. Pandai solat? Ya. Yeah. Solat fardu ada berapa? 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kalau solat Zuhur baca apa? Usolli fardu Zuhur. Kalau Maghrib? Usolli fardu Maghribi salasa rakaat illa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa kita kena puasa? Pahala. Okey, kalau tak buat?
dapat pahala. Tak dapat pahala. Kenapa Islam suruh kita buat baik? Sebab nanti kita pergi kita masuk api neraka. Masuk api neraka. Masuk api neraka. Masuk api neraka. Okey, so yang masuk syurga ni siapa? Kalau solat, kalau puasa, kalau sayangkan haiwan. Tapi kenapa kita kadang-kadang buat benda tak baik? Sebab dia kawan dengan syaitan. Dia berbisik dekat telinga kita. Okey, kalau kita jumpa orang buat jahat, apa yang kita cakap? Dosa. Bukan orang. Kita boleh benci tak orang tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau orang tua saya tak benci, tapi kalau kawan kadang-kadang bencilah. Sebab saya tak tahu kalau dia buat making fun je. Okey, kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa yang bawakan anak mereka ni ke studio untuk ditemu bual. Kami tak boleh buat secara live kerana dah lewat lah kan. Jadi buat rakaman lebih awal ya, dan mereka memberikan respon sangat baik. Cik Zaid, satu yang saya perasan ialah di awal usia ni kejujuran mereka itu sangat-sangat ketara. Ya, betul. Dan semakin mereka meningkat umur, nampak mereka lebih menimbang apa yang mereka nak berkatakan. Barangkali boleh komen sikit. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini satu kualiti kanak-kanak yang kita kena tiru sebenarnya. And innocent, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kanak-kanak sebenarnya yang menjadi contoh kepada orang dewasa sebab pemikiran mereka masih suci. Allah pun tak kenakan dosa kepada mereka. Dan saya sangat suka jawapan-jawapan mereka, sangat ikhlas. Kalau tak tahu dia cakap, kalau tak solat dia tak solat. Dia tak ada nak belit-belit kan. Ini yang kita nak sebenarnya. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada pihak Eli kerana memang cantik. Tanya tu, itu tanya kenapa. Sebenarnya kalau saya pun saya akan buat macam tu juga. Tanya kenapa kita kena solat, bukan bagaimana nak solat. Kadang-kadang kita keliru, kita mengajar anak-anak, kita lebih fokus pada bagaimana, apa kena buat, bagaimana nak buat, tapi kita tinggalkan elemen kenapa. Sedangkan elemen kenapa tu yang paling penting bagi saya. Sebab untuk buat sesuatu tu apa sebabnya? Itu yang beri motivasi kepada dia. Malah kalau saya tak salah, Nabi juga begitu, bila ingin memaklumkan tentang sesuatu akan bertanya soalan dahulu. Ya. Okey, Ustazah, bila kita dengarkan daripada anak-anak yang comel-comel ni semua, untuk makluman ada yang dua ni kembar ya. Kembar. Dan mereka memang cukup petah lah. Kita dapat perhatikan ataupun kita dapat dengar yang bila ditanya soalan kenapa itu wajib masuk syurga, masuk neraka. Dia tak sebut masuk syurga, masuk neraka kan? Tak, kalau tak buat baik masuk neraka. Maknanya semua benda ini dijawab dengan begitu. Seolah-olah menggambarkan agama ini kita kena solat, puasa dan sebagainya untuk masuk syurga dan neraka. Adakah ketika umur begitu itulah dia konsep beragama yang kita patut terapkan atau bagaimana? Kalau ikutkan memang kita agak sedikit lari daripada bagaimana Rasulullah dia inculcate akidah. Sebab Nabi Muhammad SAW ni dia meletakkan kepada anak-anak kecil supaya dia faham Allah sayang dia. Jadi kita tak ada, kita macam takutkan mereka kan. Dia tak buat macam ni nanti Allah marah. Nanti masuk dalam neraka, nanti tak boleh masuk syurga. So jadi kita kenalkan Allah pada ruang lingkup yang rasa macam Allah ni sebagai penghukum semata-mata. So ini majoriti kita lah. Sedangkan kita diajar dengan permulaannya awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kan jadi Ar-Rahman tu pengasih dan juga penyayang. Dia dua kali tu. Jadi kita kena kenalkan pada anak-anak ni bahawa Allah sangat sayang dia. Dan sayang kita ini pada anak-anak, Allah lebih lagi dia yang boleh mengatasi. Jadi bukan sikit-sikit kita kata ni tak buat ni masuk api neraka, masuk api neraka, masuk api neraka. So kalau kita kenalkan guru-guru kita macam tu, ni masuk sekolah nanti cikgu yang ini, cikgu ni nanti marah tau. Cikgu ni rotan tau. Cikgu ni hukum tau. Cikgu ni begini. Agak-agak anak itu akan rapat dengan cikgu ke atau lari? Akan lari. So the same thing, benda itu berlaku pada masyarakat kita. Dia akan lari dari Allah. Dia bukan nak mendekati dan merapati Allah. Sedangkan kita bila kita takut pada Allah, dia punya hasil adalah nikmatnya cinta kita rindu pada Allah. Baik. Okey. Jadi dia terbalik sikitlah. Itu yang poin yang sentiasa bermain di fikiran saya. Okey, sebelum tu nak beritahu kepada anda semua, terutama ibu bapa pada anak-anak ini, bukan kita nak maklumkan yang cara anda
memberitahu tu silap atau lari. Mungkin saya pun begitu juga bila menerangkan kepada anak saya, sebab mungkin ilmu kita ni tak berapa tinggi. Jadi paling mudah cakap wajib, kalau tidak masuk neraka, buat masuk syurga, dapat pahala dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak belajar bagaimana untuk menyantuni dengan cara yang betul. Okey, Ustazah sebutkan takut Allah untuk membuatkan kita lebih dekat. Tapi bila kita sebut takut ni, kalau kita takut dengan cikgu A dan cikgu B ni, kita akan lebih menjauhi mereka. Bagaimana untuk memahamkan konsep takut kepada Allah ni membuatkan kita lebih dekat dan kita fahami Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebab itu dalam pendekatan dakwah, dia ada konsep yang dipanggil tabsyir, targhib, terhib. Menarik perhatian, menakutkan. Okey. Jadi mendahulukan targhib itu adalah penting. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu, maksudnya kenapa Allah out of 99 Asmaul Husna, kenapa 17 kali kita diminta supaya mengulang ayat yang Allah perkenalkan zatnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam banyak-banyak nama, dua tu yang yang wajib kita ulang 17 kali dalam satu hari. Jadi bermaksud di situ apa? Membawa pendekatan kasih sayang Allah sepatutnya mengatasi yang kata menakutkan. Maknanya menakutkan kepada hukuman, azab dan sebagainya, itu juga satu pendekatan yang kita tak boleh abaikan. Tetapi dia mesti bermula dengan explanation ataupun penjelasan terlebih dahulu, bawa supaya dia memahami itu dengan proses penakulan, reasoning process. Sebab tu saya nampak hari ni kita nak menjelaskan tentang agama, sama ada aspek akidah ataupun ibadah, dia tidak boleh lari daripada kerangka. Kalau kita zaman sekolah dulu bila nak buat karangan dalam bahasa Inggeris, dia panggil one husband for wife tu. Okey. How, lepas tu kita pergi kepada why, kan? When, what, who dan sebagainya lah. Okey. So maknanya dalam agama juga hari ni kita saya nampaklah pemerhatian saya, kita fokus kepada how saja. Tapi why itu kita tak bincang. Dari segi falsafah, padahal Allah Subhanahu Wa Taala bila bercerita pasal salat, Allah sebut kenapa mesti salat. Allah suruh bayar zakat. Kenapa mesti bayar zakat? Yang why tu yang kita tak terangkan. Okey, saya nak bawa why ni kepada Cik Zaid. Cik Zaid, sebab kita hanya belajar how sebagai ibu bapa ni, saya mungkin tahu how saja. Why tu tak penting sangat. Yang penting how, buat tak buat salah, buat betul. Adakah disebabkan kita dengar dari ustazah mereka ni memang ahli agama, orang macam saya ni yang samalah saya baca pun sangkut-sangkut ni kan. Bagaimana nak penjelaskan why itu dengan cara yang tidak berat, pada masa sama boleh diterima oleh anak-anak? Okey. Sebenarnya konsep why ni di zaman moden ni banyak. Kalau Ellie pernah dengar nama Simon Sinek. Okey. Kalau saya boleh quote nama dia kan. Dia memang kerja dia begin with why. Dia kata untuk menjadi cemerlang, untuk menjadi orang yang tinggi motivasi, dia kena mula dengan why. Maknanya kita kena jelas. Kenapa aku buat ni? Contoh kita pergi kerja lah. Kalau bos terus bagi kerja, buat to-do list, kita buatlah sampai 10 hari, 20 hari, kita akan rasa, kenapa aku kena buat ni? Bila timbul perkataan, kenapa aku kena buat ni? Api akan padam. Sama juga tadi Ustazah ada sebut iman. Iman ni sebenarnya macam api lah. Kalau kita jelas why kita, api itu akan sentiasa marak. Tetapi kalau kita solat macam solat hari tu kita bulan puasa, kita solat tarawih, puasa lagi, masuk 15 hari, 20 hari, orang tak ada iman, dia akan rasa letih. Kenapa aku kena buat ni semua? Padamlah. Maksudnya dia ikut saja. Dia ikut saja. Jadi kalau dia tahu, why aku buat ni, sebab bulan puasa sale, mega sale, open, ambillah peluang ni sebanyak-banyak. Dia semangat. Lagi nak habis puasa, lagi dia kuat semangat. Itu beza dia, begin with why. Dia jadi extraordinary. Tapi macam mana kita sebagai ibu bapa nak beritahu kepada anak yang kita pun tak berapa berilmu sangat? Saya guna konsep soal. Saya tanya anak saya, ada seorang anak saya tu, dia soal saya balik, Daddy, kenapa kena solat banyak sangat, letih lah. Saya tanya dia balik, agak-agak kenapa kita kena solat? Dialog dia panjang lah, sampai 5 kali why lah. Why. Dalam dia jawab, yang saya sangat suka dengan jawapan dia, dia kata, rupanya Allah dah bagi kita 24 jam satu hari hidup, bernafas, tidur, bangun 24 jam. So sekarang adik nak bayar balik tak sampai 1 jam. Satu solat dalam 5-10 minit, kali 5-50 minit. Saya kata cantik. Sebab dia dah nampak why dia solat. Sekarang rajin dia solat. Kalau saya tanya, saya tak suruh dia pergi solat. Kata adik dah solat, adik dah ucap terima kasih kat Tuhan.
Dia faham. Maknanya dia kena solat untuk ucap terima kasih kat Tuhan bagi dia 24 jam. Something like that. Itu yang kita kata matematik. Saya pernah bincangkan perkara ini. Maknanya kita hari ini, kita banyak menggunakan matematik ini untuk proses kehidupan biasa bagi kedai. Tapi pernah tak kita memanfaatkan kita punya matematik skill tadi itu untuk faham agama ni tadi. Encik saya sebutkan tadi, kalau kita kira 5 waktu daripada out of 24 hours, sebulan daripada 12 bulan, 2.5% daripada total income yang kita dapat. Banyak ke? Sikit je kan? Sikit saja sebenarnya yang Tuhan minta daripada kita. Bisa tambah lagi. Kalau umur kita 60 tahun, kita tidur 8 jam sehari atau letaklah 6 jam sehari. So 6 jam tu total calculator. Jadi 60 tahun tu 15 tahun kita dah tidur dah. Lepas tu cuba kira pula sembahyang. Yang 5 kali yang kita rasa banyak sehari itu. Lepas tu bila kira time dengan minit dan sebagainya, rupa-rupanya 60 tahun, sepanjang 60 tahun kita hanya sembahyang 2.5 tahun sahaja. Tidur kita lebih banyak daripada solat kita. Jadi di situ anak-anak kita mungkin daripada sudut calculation memang sangat-sangat membantu. Sudut logikal dan juga perbandingan dengan dunia realiti. Saya pun nampak di barat memang kalau ada sebarang maklumat tu dia akan buat perbandingan dengan sesuatu yang kita boleh nampak dan kita boleh faham. Dan kadang-kadang dia memang otak dia macam tu. Untuk cerita perbandingan. Dan why itu adalah akidah. Why itu adalah akidah. Why itu adalah iman hati kan. Why you are here? Kenapa awak berada di sini? Kenapa awak diciptakan oleh Allah? Dan itulah yang membantu kita untuk menyelami akidah kita tu. So kita hidup sebab Allah dan sebagainya lah. Okey, baik. Kita sedang berhadapan dengan cabaran untuk memaklumkan kepada anak-anak kita tentang situasi agama Islam, tentang agama, tentang akidah dan sebagainya. Pada masa yang sama kita dihambat dengan pelbagai perkara lain seperti media sosial dan macam-macam lagi lah. Dan yang terkini ini tentang challenge yang wujud di Instagram dengan TikTok dan sebagainya. Itu pula bagaimana, dan lepas ini kita nak bincang lebih lanjut. Perkara-perkara yang lebih terkini ni, bagaimana mak ayah nak beritahu kepada anak ini haram, itu haram ke, ataupun ada cara tertentu supaya bila anak tengok lebih baik saya menjauhi perkara-perkara seperti ini. Selepas ini kita akan bincang tentang antara lain Lati Challenge dan juga Face App yang tukar muka lelaki wanita tu kan. Selepas ini di Syarat Meja Bulat. Okey, kembali dalam Syarat Meja Bulat. Muka ni takkan berubah lah. Ini akan terus kekal begini. Tidak ada sebarang aplikasi diguna pakai untuk siaran langsung ni. Okey, cuma kita nak maklum kepada anda, barangkali generasi muda yang bermain dengan aplikasi ini semua ataupun mengambil cabaran ini melihat dari sudut hiburan dan kreativiti semata-mata. Tetapi apabila dihamburkan dengan kata-kata seperti ini melanggar akidah, ini haram dan sebagainya, mereka rasa macam semua benda tak boleh buat. Ustaz, jadi bagaimana situasi ini? Okey, dia berbalik kepada tadilah yang kita katakan. Adakah anak-anak kita hari ini diberikan satu pengetahuan yang cukup untuk mereka boleh memilih apa yang baik dan tak baik? Kita melatih mereka untuk memiliki daya saing kompetitif, maknanya di sekolah nak hebat, akademik dan macam-macam lah. Tapi adakah kita juga melatih mereka dengan daya saring? Daya saring? Ya, maknanya kemampuan untuk menyaring. Sebab hari ini yang kita tengok macam tadilah apps tadi tu, apa yang dia hadap trendnya begitu, follow. Mana dia orang kata apa, follow the flow lah. Tapi dia tak mampu untuk nak, dan malangnya perkara ini berlaku bukan hanya untuk kanak-kanak, tapi juga untuk dewasa. Tidak dinafikan yang kita kata yang buat muka-muka berubah tadi itu bukannya semua belum akil balik. Itu dah 3-4 kali akil balik masih lagi terlibat dan buat. Puncanya ialah tadilah kita tidak dididik untuk memilih yang mana patut kita buat, yang mana kita tak patut. Cik Zaid?
Saya nampak macam ni, kita tak mampu nak lawan apps ni. Dia akan ada saja. Betul. Kalau kita seolah-olah kita ni macam penyakit lah, simptom tu akan ada macam-macam. Tapi kita kena bagi saya, kita kena perjelaskan prinsip Islam kepada anak-anak. Saya note lah benda-benda ni. Prinsip Islam ni agama prinsip sebenarnya. Prinsip dia jelas. Jadi contohnya judi itu haram. Tilik nasib itu haram. Apa lagi, ubah kejadian Tuhan itu haram. Biar anak-anak faham yang tu dulu. Dan apabila biar dia mereka fikir sendiri. Contohnya ada apps yang katakan dalam kamu akan kahwin dengan siapa-siapa kan. Dalam masa kamu akan mati ada dalam keadaan apa dalam keadaan apa, biar anak faham, oh ini tilik nasib. Jadi bila dia faham yang tu, oh ini haram. Jadi tak adalah nampak kita terlalu mengongkong dia. Islam ni dia bagi kebebasan tapi dia dalam sempadan. Sebab kita tak nak mengongkong. Sebab benda ni akan ada datang. Bolehlah nak buat sikit-sikit tetapi tahu batas dia. Jangan sampai melanggar batasan dan jadi haram. Macam ubah wajah itu kan. Bagi saya, kita cakap ke anak tak boleh, dia tak faham. Tapi kita ajar dia ubah kejadian Tuhan itu haram, dia fikir sendiri. Itu caranya lah. Dan yang merumitkan di sini ialah saya cuba meletakkan diri saya sebagai anak remaja yang gaya, sebab bila saya tengok yang latih challenge ni, apabila perkara ini mendapat sambutan, kreativiti tu nampak dari segi editingnya, dan seolah-olah mereka ni rajin, dia bersolek sikit, solek banyak, kemudian shooting dan sebagainya. Tapi yang dilihat oleh golongan yang dewasa, ini melanggar akidah, ini ada unsur pemujaan dan sebagainya. Dan seperti yang Ustaz sebutkan, saringan itu betul memahamkan mereka. Cik Zaid pun cakap perkara yang sama. Tapi bagi mereka ni, mereka muda, Ustazah, dan mau menikmati keseronokan. Kan? Mereka yang kata, alah, abah tu minat bola sepak, ada juga unsur judi dalam bola sepak tu. Macam mana kita nak jawab? Saya suka jawab tu dalam bentuk ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 260. Dia ada satu kisah di mana Nabi Ibrahim ni, dia dah beriman waktu tu remaja. Dan kemudian Nabi Ibrahim tanya pada Allah, kaifa tuhyil mauta? Bagaimanakah engkau menciptakan kematian? Macam mana engkau menghidupkan orang yang mati? Jadi benda perkataan itu adalah kaifa tu how. Dia nak tunjuk hari ni macam tunjukkan dengan depan mataku. Dan kemudian Allah tanya balik, adakah kamu tidak beriman kepadaku? Dan kemudian dia jawab, bala, sungguh aku beriman. Walakin, tapi dia nak apa? Lihat ma'inna qalbi. Sebab dia nak tenangkan hati dia. Jadi anak-anak kita ni, dia bila guna apps dan sebagainya ini, dia sebenarnya kalau kita nak bagi alasan, kita kena bagi alasan yang boleh memberikan dia tenang. Okey. Sebab dia akan jawab, kita suka-suka je lah. Kita nak syok-syok, seronok je lah. Bukan apa-apa pun, bukannya betul pun kan. Jadi untuk itu kita kena cari pendekatan di mana apa yang boleh menyebabkan dia tenang. So perkara yang menyebabkan dia tenang adalah pertama, hubungan rapat dan akrab mesra ibu dan ayah dengan anak-anak. So bila kita rapat dengan anak-anak kita kamcing kan. Jadi bila kita sendiri tanya pada dia, ini macam mana pandangan awak macam ni kan. Dan itu satu, dan dia akan menerima. In fact kalau kita kata ini haram ni. So once kita dah macam mesra, dia perasaan takut itu sebab dia tahu bila kita menghalang, it is because we love them. Itu satu. Kemudian yang kedua, Eli, adalah berkaitan dengan bila kita tak bagi, kita kena macam Tuan Zaid sebut, biar perkataan tak boleh itu datang daripada mulut dia. So kita kepung-kepung soal-soal dia tu sampai kata, oh lah ini haram, jangan daripada kita. Tapi daripada mulut dia sendiri. Berdasarkan penilaian dia. Yes. Itu misalnya kita contohlah tadi tentang bola sepak kan, sebab bola sepak ni sukan yang sihat dan bersih. Tapi ada juga pihak yang mengambil itu sebagai unsur perjudian dan sebagainya kan. Jadi ibu bapa juga barangkali harus meneladani dengan cara macam yang buruk tu kita tak ambil lah. Kita ambil yang the positive aspect of things kan. Betul sebab saya kalau saya boleh tambah, saya tengok macam ada apps, kalau boleh sebut nama apps yang TikTok lah, kata senang cerita kan. Kalau boleh buat dengan family TikTok, tutup aurat, muzik yang tidak
ni saya rasa tak ada masalah untuk share dengan ni kan. Jangan melanggar macam judi tadilah. Tengok bola enjoy, jangan sampai pergi betting sudahlah. So macam itulah supaya kita dapat both lah. Nak kata kita rigid sangat pun tak boleh juga. Itulah sebaiknya kita kumpulkan keluarga kita, kita fikir ini adalah masalah ummah. So macam ni kita nak selesaikan masalah ini untuk ummah. So satu lagi saya rasalah yang kita sebab tu menyelesaikan masalah ni dia tak boleh letak ke atas bawah. Ini kerja ustaz-ustaz, ini kerja pendakwah, ini kerja tak. Kita semua berusaha berfikir untuk main peranan. Saya rasa satu pendekatan ni kita juga perlu fikirkan bersama ialah counter, tapi bukan counter dengan attack. Counter dengan mewujudkan sesuatu yang konsepnya lebih kurang sama tetapi alternatif betul. Yang lebih mesra, lebih mengundang dan mudah diterima. Bila kita tak boleh, so apa yang boleh? Okey, baik. Kita dah sampai penghujung blok ketiga ni, satu lagi blok kita akan tampilkan untuk kita rumuskan dari pembincang kita. Syahdan Mujib kembali selepas ini. Kembali dalam Syahdan Meja Bulat dan di penghujung waktu ini daripada apa yang kita bincangkan, di rumah kita ada anak kita yang barangkali curious nak tahu macam-macam tentang agama. Di luar ada yang berkongsi dan mempertikaikan perkara-perkara tertentu. Apa yang boleh kita rumuskan Ustaz untuk kita berhadapan dengan anak-anak kita dan juga kelompok-kelompok yang mempertikaikan ini? Okey, saya rasalah sebagai peringatan bersama untuk diri saya dan juga kita semua dan juga para penonton. Marilah sama-sama kita berusaha untuk membawa agama kepada anak-anak kita dengan cara yang mana mereka boleh faham bahawa Islam itu adalah way of life. Baik. Dia bukan hanya ritual. Dan juga reasoning proses yang saya sebutkan sebelum ini itu pun adalah satu pendekatan yang mesti kita beri perhatian. Baik. Okey. Bukan sekadar talqin saja. Bukan saya talqin saja, betul. Baik. Bagi saya kita kena buat sensing setakat mana anak-anak kita faham agama. Guna konsep soalan macam Ellie tanya anak-anak tadi. Daripada situ banyak kita dapat tahap mana yang mereka faham. Dan kita kena seimbangkan di antara iman dengan hati dengan akal. Akal ni ritual kan, ibadat. Hati ialah iman. Kena tahu biar anak tu macam Ustazah sebut, cinta kepada Allah, sayang pada Allah, insya-Allah kita selamat. Saya rasa ini poin yang penting juga sebelum saya ke Ustazah, iaitu daripada anak-anak kita yang datang kepada kita bertanya soalan, kita pun tanya juga. Tanya juga supaya ada macam satu interaktiviti yang sihat di situ. Okey, Ustazah? Nasihat saya pada ibu bapa yang mungkin rasa macam saya tak pandai mana. Kan jadi nasihat saya adalah gunakan kekuatan, kehebatan, kuasa. Kita punya hidden weapon, senjata yang tersembunyi, iaitulah doa. Doa seorang ibu, doa seorang ayah. Sebab doa ayah ni kita macam pandang sepi. Sebenarnya bila tengok dialog dalam Al-Quran, ada 17 dialog ibu bapa ataupun penjaga anak-anak. Daripada 17 tu, 14 adalah dialog bapa pada anak. So 2 adalah ibu, 1 penjaga. So maksudnya doa ayah ini adalah doa keramat. Betul. Walaupun doa ibu adalah mustajab. So doa daripada hati minta supaya Allah selamatkan akidah anak-anak kita. Itu juga yang dirisaukan oleh para anbiya. Kalau nak ambil, nak petik doa Nabi Ibrahim pun boleh. Yang Nabi Ibrahim dalam sujud terakhir kita baca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana taqabbal doa. Jadi kita doa supaya Allah jaga anak kita supaya dia sentiasa beribadah, solat, dia tahu dia punya matlamat kehidupan kita. Dan doa tu sebenarnya kita bukan doa untuk kita je, untuk zuriat kita juga. Itu sangat penting. Dan saya kalau boleh kalau saya salah, Ustaz betulkan saya, Ustazah juga. Bila Ustaz sebut tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu, pengasih Maha Penyayang tu, itu barangkali itu juga yang patut kita bawakan dalam kita berdakwah kepada orang. Bukannya menghukum dengan kata dia salah, dia sesat dan sebagainya kan. Orang itu yang sebaik-baiknya lah. Barulah Islam itu betul-betul mendapat kesejahteraan dan juga kemuliaan, keselamatan. Apapun, terima kasih banyak-banyak ketiga-tiga panelis kita hari ini. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz Rahimi, Cik Zaid dan juga Ustazah Fadia. Terima kasih banyak, boleh datang lagi kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Cik Zaid dengan Ustaz dah biasa. Ustazah jarang-jarang jemput. Kami ni segan nak jemput.
sebab lewat malam kan. Tapi dia ada peneman. Itulah dia. Ada peneman insya-Allah lah Ustaz suami ada dengan kita. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Minggu depan insya-Allah kami akan bawakan cerita tentang gangguan seksual ni. Sejauh mana gangguan seksual ini membelenggu kita ni dan bagaimana perkongsian tentang perkara ini di media sosial ini dapat dikendalikan. Sebab ada orang tu bagi tahu dan memburuk-burukkan orang lain. Tapi bila kita tanya untuk ke depan buat laporan, kenapa tak buat, tak ada jawapan. Minggu depan insya-Allah kita bincangkan tentang perkara itu. Kita jumpa lagi. Saya Ali Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum.